Tapi itu bukan kebanggaan atau kehinaan kita yang sebenar-benar. Kebanggaan dan kehinaan kita sebenarnya kat sini. Bila hati kita tak sombong, jadi hamba Allah yang baik, nangis ke Allah, nangis pada Allah. Jadi ramai orang dalam dunia jadi baik. Yang terbaru sekali, yang tuan-puan panggil apa? Jadi yang abang kita tadi kan, maknya tabung dah hidar dah kan, dah gerak. Untuk masukkanlah. Jadi maknya kan. Baru ni saya baru dapat kali pertama saya bawa ramai-ramai program 3 hari. Ramai. Nak bawa kat masjid tak boleh lah, sebab memang seram juga kalau bawa kat masjid, sebab tak ramai berjaya bertahan. Bukan dia orang masjid tu tak bertahan. Saya dah try lah. Saya dah bawa ustaz-ustaz pun urus dia orang. Ustaz-ustaz sekali hanya dengan saya nak lempang je muka ustaz-ustaz tu semua sekali kan. Tak, bukan semualah. Sikit-sikit. Jadi tak boleh rupanya. Saya tengah fikirkan memang kena orang tua yang memang tak ada apa semua, tak bernafsu, kena begitu kat agaknya. Orang di masjid sekali tiba banyak juga. Tengok habis kan. Janggut macam saya panjang sekali kan. Ujian masing-masing, gitu pula kecenderungan dia kan. Dia orang cantik semua sekali. Bukan biasa-biasa cantiknya datang. Alhamdulillah kali pertama lah yang datang tu semua separuh tu yang memang tengah muda dan tengah laku. Muda tengah laku. Tengah muda dan tengah laku. Mahal orang bayar dia. Tak apalah, tak ceritalah macam-macam. Dia add saya kat Facebook, saya terima lah. Sekali bila terima, Allahu Akbar. Tak kena unfriend balik semula kayaknya kan. Sebab semua lain macam-macam. Orang bayar, keluar pada kek lah, tak pakai baju kan. Orang kaya bayar, lain macam tu, yang muda-muda, penari tiang kat kelab-kelab lah. Ada macam tu rupanya, muda-muda. Jadi saya nak cerita yang ni yang biasa je. Kat Kuantan seorang saya ada jumpa kan. Ada jumpa dia kan, kat Kuantan. Saya kumpulkan itu sekali kat lorong kat Kuantan tu. Malam minggu, ramai datang, muda-muda tengah memang nak berniaga malam tu kan. Memang kerja tepi lorong, pelacur. Saya kumpulkan dia orang kat Kuantan ni kat kedai makan. Cakap. Yang tuan-tuan mesti tak percaya. Yang dia orang ni cakap sikit, bukan dia orang dengar sangat. Cakap-cakap bising kan nak dengar macam mana. Pegang info macam main-main. Tapi bila kita tanya dia orang rindu nak cakap kebaikan. Itu permulaan je lah, bawa langkah pertama. Lepas tu dia cakap, dia orang nangis, sedih. Ada satu orang tu ada ini datang. Satu orang tu berbual berapa bulan yang lepas, 6 bulan lepas ke 6 bulan kan, 6 bulan lepas. Dia rupanya daripada kecil mak dia tinggalkan dia. Lepas tu duduk dengan satu orang mak angkat dia jaga dia daripada kecil sampai umur 3 tahun. Mak angkat tu pula gila. Jadi tinggal apa? Asal Johor Bahru. Dia jadi pelacur daripada umur 12 tahun sampai 26 tahun. 12 tahun jadi pelacur. Pelacur maknya 12 tahun. Sampai umur 26 tahun jual diri dia. Dia baru ni dah mula berubah. Dia mula jaga sembahyang 5 waktu. Walaupun masih ada pakaian-pakaian, kadang dia macam ada sikit, apa dia panggil, gangguan sikit lah. Kadang bukan gangguan apa, macam apa, sekejap nak jadi ni, sekejap dia macam dah. Bayangkan 12 sampai 26 tahun jadi macam tu. Bayangkan macam mana. Nak berubah agak senang ke tak? Hari yang datang bagi duit, bagi duit, hidup dia macam tu. Agak macam mana otak dia? Agak dah berapa lama dah. Jadi saya tak terkejut kalau sekejap dia begini. Tapi yang penting, daripada 6 bulan lepas, dia tak tinggal sembahyang 5 waktu. Tak tinggal sembahyang 5 waktu. Baru ni kan saya sembahyang Qiyamulan, seluruh hidup saya tak pernah dengar orang nangis sekuat itu masa Qiyamulan, masa sembahyang, sekuat-kuat nangis, melainkan program maknya baru ni. Tutup lampu kan. Lepas tu sembahyang, lepas tu nangis, ya Allah, ya Rabbi. Imam baru sembahyang, saya suruh kawan saya imam. Saya putar imam, Allahu Akbar. Dia baru baca Fatihah, dia dengar budak tu nangis. Saya tak nak nangis, dengan saya ternangis sekali. Bukan nangis biasa. Semua suka nangis kuat-kuat. Boleh macam orang perempuan ni semua nangis kan. Teruk nangis, bukan biasa-biasa. Meraung-raung sembahyang. Dengan saya sampai sembahyang tu, saya tak pernah nangis tu. Dengan saya sedih. Sedih. Sebab ramai semua dah lama tak sembahyang dah. Sembahyang Zuhur, masa sembahyang Zuhur pun dah sedih dah. Sembahyang Zuhur dah nangis sebab semua tak pernah, dah lama, ramai yang dah lama tak sembahyang. Nangis pas sembahyang Zuhur. Yang program saya itulah. Saya tak tahu kat luar sana. Tapi yang program saya tu separuh tu semua tak sembahyang. Masa-masa mak dia call saya. Nangis-nangis cakap terima kasih. Hantar mesej kat saya. Cakap terima kasih. Sebab anak dah lama tak balik rumah. Tiba-tiba nampak-nampak duduk program dengan saya. Nangis-nangis mak ayah. Muda-muda lagi. Mereka korbankan hidup mereka untuk perkara, untuk kecantikan. Ramai mula jaga sembahyang. Untuk itu tuan-puan sekalian, penting dalam dunia ni kita menyayangi manusia ni. Berdakwah, hidupkan Islam, sayang semua orang. Bukan maksud saya benarkan, saya suka. Ni cerita dari sudut saya sebagai seorang manusia biasa. Itu yang saya mampu buat. Untuk itu kita kena buat sesuatu. Kena berdakwah, bangunkan manusia. Siapa nak berdakwah, angkat tangan. Berjuang di jalan Allah. Berdakwah, hidupkan Islam. Selalu beri nasihat, sebarkan salam, beri nasihat, berdakwah. Selalu ziarah daripada kecil pada kampung kita. Ziarah jiran-jiran kita. Ada buat ziarah kat kampung ni, ziarah kat orang jiran. Pergi jumpa mereka semua, beri salam, tanya khabar.
Itu membuat Islam dia jadi indah, cantik. Tanya khabar, tahu keadaan. Dia ada masalah dia, bawa mesyuarat kat masjid, surau. Apa masalah dibantu. Macam ni kan, nak bina musola. Bantu macam nak sesama bantu selesaikan. Ni nak buat pusat penjagaan warga emas. Jadi kita semua mesyuarat. Sikit-sikit sebanyak. Dan kita bantu dan kita mudahkan semua orang Islam dalam dunia ni semua sekali. Boleh insya-Allah tuan-puan ada persoalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Ada? Ada nak tanya? Sampai pukul apa kita? Pukul 8. Jadi tuan-puan sekalian, saya ada tulis buku sebelum saya teruskan nanti. Saya ada tulis buku Tangisan Umat supaya banyak nangis. Ni buku saya mula-mula sekali dulu. Supaya ada jiwa agama. Bagus untuk anak-anak muda baca. Supaya jadi pemimpin-pemimpin yang ada fikir risau atas manusia yang lain. Dan Tangisan Umat, buku saya yang pertama. Mula-mula saya menulis dulu. Bacalah buku ni. Kalau tak nangis pulang balik lah. Satu lagi buku Perjalanan Hidayah Umat. Ada 100 kisah sahabat mati syahid. Supaya kita hargai agama dan perjuangan agama ni. Siapa yang kita kenal, kita jadi macam dia. Siapa anak-anak kita kenal, anak-anak kita jadi macam dia. Tujuh formula dia. Siapa kita kenal, kita akan rindu nak jadi macam dia. Sekarang cerita sahabat ni dah mati dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga anak-anak kita, dia tak idolakan sahabat. Dia idolakan siapa? Dia idolakan Ultraman, Power Rangers kan. Apa lagi? Sekarang Transformers, Avenger kan. Tu anak-anak kita dia idolakan. Jadi sebab tu kena dengar kisah sahabat. Supaya mereka nak jadi macam sahabat. Orang-orang kafir kata Islam ni teroris. Jadi kita pun terpedaya. Jadi kita tak mau cerita tentang mati syahid. Jadi kita tak bercerita tentang perjuangan mati syahid. Tapi sebenarnya budak-budak memang dia nak mati syahid hari-hari. Betul ke tidak? Ya, tengok budak-budak nak berperang, meletup. Tengok adik-beradik pendekar, sepak, buf, terbang, dia keluar power, buf, semua sekali kan. Asal cerita macam tu, yang budak lelaki semua laku. Tahu sebab apa? Memang jiwa lelaki itu begitu. Sebab tu baca pasal mati syahid, supaya mereka nak jadi macam sahabat. Nak hidup kat Islam. Dia baca kisah tu bukan nak pergi bergaduh orang. Dia gunakan semangat tu dalam berdakwah, dalam belajar, dalam kehidupan dia. Dia jadi macam tu. Untuk tu jangan terpengaruh orang kafir kata Islam teroris. Dia orang lagi teroris. Hari-hari buat cerita. Satu dunia tengok, paling laku kat Pawagam. Sebab hari cerita perang, meletup, terbang, satu dunia terbalik, bumi terbalik. Dunia ni dia punya je semua sekali. Langit, bulan, matahari, kan Allah yang punya semua sekali. Ajar kat anak kita. Jadi baca kisah sahabat ni menghidupkan hati anak-anak kita. Ni 100 kisah sahabat mati syahid. Satu lagi buku saya yang paling baru, ni ada kat Popular MPH lah. Ramai juga. Jadi laku juga kat Popular itu nombor 1 kan. Lama juga nombor 1. Nombor 1 maksudnya terlaris lah. Tak tahulah ada 5 biji je laris, tak tahulah kan. Dia tulis terlaris, tak tahulah apa yang laris tu macam mana kan. 11 amalan miliki kekayaan. Baca buku ni. Bab 1 je dah rasa kaya dah. Kaya. Kita ni selalu rasa susah, miskin. Tapi cuba, saya selalu kata kat budak-budak, cuba nampak kereta Lamborghini budak-budak sekarang kan. Tengok rasa macam mana. Uish, mesti berpusing kepala orang. Tempat budak muda, kalau pakai kereta macam tu, Lamborghini ke Ferrari ke, pusing kan. Budak-budak berpusing kepala. Kan budak bapa orang berpusing kepala. Tengok kereta cantik kan. Tapi cuba tanya, ada tak budak-budak tu nak ganti Lamborghini tu bagi mata sebiji? Nak ke tak nak? Ada nak ganti dengan mata? Tanya Dr. Haizul kan. Doktor pakai mata, hidung, telinga mata je. Ada hidung, telinga, tekak silap. Jadi pakai mata. Jadi ada orang nak ganti mata, nak bagi kereta Ferrari sikit biji, nak bagi mata. Tak ada doktor kan. Nak bagi mata sebiji, ganti, tak ada. Bukan kata mata, kelingking satu pun ada orang sanggup bagi tak? Abang bagi kelingking, ganti Lamborghini. Agak-agak abang nak ke tak nak? Ganti kelingking. Tak nak. Tak boleh. Kelingking je mahal. Bila sakit kat hospital, cuba pergi hospital. Pergi hospital. Pergi hospital apa jadi? Sakit tak ingat apa dah. Lupa semua sekali. Saya baru ni sekejap je sakit. Tak ada apa pun, sikit je. Telinga tak dengar, kepala berpusing-pusing. Tengok semua terbang, semua pecah-pecah muka orang semua sekali. Cakap dengan orang tak boleh dengar suara sendiri. Tak dengar apa, tak tahu suara terkuat ke pelan. Cuma tengok kalau angguk-angguk mungkin orang ni dengar lah. Ceramah pula kat budak-budak. Lepas tu bunyi speaker rasa bergegar kepala semua sekali kan. Bunyi-bunyi semua ni. Sudah saya kata. Masa tu gempa bumi pula kat Indon. Dengan kepala-kepala saya gempa bumi sekali kan. Sudah ni dosa banyak ni. Sampai saya gempa bumi dosa apa pula ni. Masuk hospital terbaring, nangis dah. Masa tu budak-budak saya bagi suruh orang susah-susah sebab tak larat nak dengar orang bercerita. Suruh orang susah-susah ziarah saya. Yang mana-mana tu datang. Semua datang, saya bagi duit sikit, suruh dia doakan saya. Datang. Masa budak-budak muda datang. Ustaz, saya nak jadi macam ustaz. Saya tengok je dia. Saya nak jadi macam awak. Supaya boleh dengar balik semula.
Rupanya seluruh dunia ni, kita kata apa? Doktor tak apalah, duit ke apa semua tak kisahlah. Yang penting bagi telinga saya dengar balik semula. Doktor kata tak apa ustaz, kalau tak elok telinga ni, telinga sebelah ada lagi. Dia katakan, apa ustaz, doktor ni pun boleh tahan juga kan. Tak ada sebelah. Dia kata ada sebelah. Kalau tak dengar macam doktor, ada sebelah lagi. Kalau sebelah lagi tak dengar, dia tanya dia. Sabar je lah ustaz kan. Baru tahu rupanya kan. Sebelum ni cakap kat orang, syukurlah ada telinga sebelah tak ada sebelah lagi. Biasa dengar cerita tu, hari-hari ceramah kat orang. Tiba-tiba hari tu tak ingat dah ceramah tu, nangis je. Ya Allah tolong. Masa tu doa, ya Allah kalau baik sakit ni baiklah, kalau sembuh-sembuhlah. Macam-macam buat sedekah lah apa semua. Duduk kat hospital ni. Dekat hospital tu, lepas tu masa saya kat hospital, 3 orang datang nak bunuh diri. Bilik lain. Dia tahu saya kat hospital tu, dia datang. Saya ajar orang semayang. 3 orang saya ajar semayang kat bilik saya tu. Seorang nurse, 2 orang lagi orang-orang sakit tu nak bunuh diri. Sakit berat. Dia rasa Tuhan uji dia. Dia kata dia memang nak bunuh diri dah. Sakit jiwa dah ni. Datang-datang, saya peluk dia. Senang je orang tengah sedih ni, peluk lama-lama. Doakan dia. Dia pun jadi. Lepas tu tuan-tuan sekalian, sembahyang hajat. Sembahyang hajat kuat sikit. 2 rakaat doa. Nangis sikit. Hari tu dah lain sikit doa. Ya Allah tolong, ya Allah. Engkau je boleh bagi sembuh. Last sekali tu lah. Ya Allah engkau je bagi sembuh. Tolonglah bagi sembuh. Ya Allah engkau tolonglah bagi sembuh. Ya Allah tolong bagi sembuh. Pada pagi sampai zuhur tu. Tak nak layan orang. Duduk kat hospital sembahyang kat tepi tu doa. Masa tu ikhlas lah, cerita ni tak ikhlas sangat dah kan. Doa sampai ke petang berdoa. Tak bangun atas sejadah. Tak nak bangun dah. Tak nak bangun. Ya Allah tolonglah. Sedih sebab nasihat orang tak boleh nak nasihat macam ni kan. Saya selalu jumpa orang. Jadi saya cakap pelan-pelan. Saya boleh agak suara. Saya ni tak boleh nak agak dah. Kepala pun pening. Tengok orang semua macam. Jadi perasaan macam ada sikit macam nak marah sikit gitu kan. Lepas tu apa jadi? Tiba-tiba malam tu alhamdulillah Allah bagi dengar balik semula. Tak bergegar dah dunia. Hari tu last doa, ya Allah tolonglah. Engkau je boleh bagi. Masa tu baru makbul punya doa. Yang sebelum tu ya Allah kalau sembuh pun alhamdulillah, kalau sakit ni baik untuk saya tak apalah ya Allah. Tapi kalau sembuh bagus jugalah kan. Tu seminggu tu, lepas seminggu ya Allah tolonglah. Engkau je boleh bagi sembuh. Ya Allah tak lagat, ya Allah bagilah sihat. Tuan-tuan dan puan sekalian, rupanya seluruh dunia ni tak terbayar sebelah telinga pun. Untuk tu jaga kesihatan dengan baik, jaga kesihatan dengan baik. Ustaz saya pesan rupanya antaranya petua tuan-puan nak buat dakwah macam mana pun saya salah satu dia kena tidur kena cukupkan. Kena tidur berapa jam sehari? Berapa jam kena tidur? 6 jam. Kurang-kurang sehari kena tidur apa? 6 jam. Tengah hari tu kena ada kaidullah sekejap. 15 minit pun tak apa. Tidur sekejap tengah hari tu orang putih semua dah buat kajian dah. Dia menyihatkan. Nabi dah buat lama dah. Nabi risau umat tapi tengah hari tidur sekejap. Tuan-puan kena cukupkan tidur. Lu saya heran juga ustaz-ustaz saya, ahli ulama kan, malam-malam dia berpusing-pusing masjid. Nangis jumpa orang. Tapi rupa tiba-tiba siang tu dia tidur. Dia ganti balik tidur malam dia tu. Kita kuat pula tidur ustaz ni. Malam nangis-nangis kan. Siang tidur pula dia sekejap. Rupanya memang kena ganti tidur tu. Jadi setiap hari kena tidur berapa jam? 6 jam. Lepas 7 jam kena tidur sekejap. Dia panggil kan. Contoh korang bangun tadi pukul apa? Tahajud pukul apa tadi? Pukul 5 kan. Pukul 5 campur 7 jam. Pukul apa? Pukul 12 nanti kena rehat sekejap. Orang Jepun atas meja dia suruh bagi tidur. Kat kerja pun boleh tidur sekejap. Kita kalau Malaysia tidur sekejap atas meja, dia tidur pemalas kan. Astagfirullah, astagfirullah. Tidur tempat kerja. Baliklah kau nak tidur kan. Dia kena tidur sekejap. Sekejap lelapkan mata, kepala. Kena rehat 15 minit, 20 minit. Dan malam-malam tidur Tidur awal. Jangan tidur lewat pukul berapa kena tidur. Boleh insyaAllah